Adapun penemuan DNA makhluk yang dikenali sebagai Homo erectus and the gang, itu Homo erectus, Neanderthal, Trinil, Jawa, Florence dan sebagainya, itu hanya diketahui oleh pengkaji-pengkaji barat pada 1800 AD saja. Macam mana boleh muncul kerajaan Sriwijaya itu? Pada kajian saya, dia bukan muncul di Indonesia. Dia muncul dari kekalahan kerajaan Champa dan Funan. Ada dua poin penting yang perlu kita bantah dari pernyataan Cikgu Solehah Yaakob yang membahas asal-usul Melayu. Yang pertama soal penemuan fosil manusia purba yang ditemukan di Pulau Jawa dan Flores. Dan yang kedua soal kerajaan Sriwijaya yang bukan berasal dari Indonesia, melainkan dari Champa Vietnam yang lari akibat peperangan. Dalam kajiannya, dia mengatakan penemuan fosil manusia di Indonesia hanya berkisar sekitar tahun 1800. Para ahli sejarah meyakini bahwa manusia purba telah hidup di bumi sekitar 4 juta tahun yang lalu. Sedangkan manusia purba yang hidup di Indonesia berkisar sekitar 600.000 tahun yang lalu. Sedangkan kerajaan Sriwijaya belum diketahui dari sumber manapun yang membahas asal kerajaan Sriwijaya berasal dari Champa Vietnam. Yang pasti kerajaan Sriwijaya berdiri pada abad ke-7 yang didirikan oleh Dapunta Hyang Srijayanasa. Berdasarkan kepada kajian yang saya buat, perkataan Melayu itu sebenarnya asalnya Mala-ur. 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 Mala tu orang. Okey. Ur itu tempat tinggi. Orang yang tinggal di tempat tinggi. Siapakah menamakan orang yang tinggal di tempat tinggi itu Mala-ur? Orang lain. Orang daripada bandar lain, daerah lain. Apabila mereka belayar dan mereka nampak ada satu bangsa tinggal di sepanjang banjaran Titiwangsa, tinggal di Gunung Jerai, tinggal di Gunung Ledang, tinggal di kawasan-kawasan bukit di Funan, kawasan di Champa, mereka itu tinggal di bukit-bukit, maka mereka, oh, Mala-ur. Perkataan itu berasal daripada perkataan Akadi. Akadi ini ialah dia adalah dialek daripada bahasa Arab. Dia, Prof kata dia orang belayar ni, laut jauh ni tak? Sebab dulu pelayaran itu merupakan orang daripada luar, bila nak pergi ke timur, nak pergi ke China, ke dunia satu lagi, timur jauh, mereka mesti melalui kita. Mereka melalui jalan air. Jalan air belayar. Itu jalan yang terbaik. Mereka melalui jalan air. Jalan air daripada mana tu? Daripada Mesopotamia. Saya suka meletakkan kajian saya, manusia yang sebenar, manusia yang insan tu adalah berasal daripada Nabi Adam AS. Kita kena peganglah dokumentasi Quran, hadis, kitab-kitab tafsir, kitab-kitab klasik ni, bahawasanya Nabi Adam AS bertemu Hawa di Arafah. Arafah itu di Mekah. Apa maksud Arafah? Pengenalan, pertemuan. Jadi bila berlaku pertemuan, maka manusia membiak di situ. Sebab Adam adalah manusia, insan itu, kerana mempunyai intelektual yang boleh membina tamadun. Makhluk sebelum Adam tidak boleh membina tamadun. Sebelum Nabi Adam ada makhluk lain, bukan jin ke duduk sebelum manusia? Bagaimana kita nak mentakrifkan jin? Sekiranya dalam surah Al-Baqarah itu kata, man yufsidu fil ard wa yasfiku dima. Mereka itu menumpahkan darah dan bergaduh. Maksudnya di sini, makhluk itu ada daging, ada darah. Setiap ada darah, mesti ada daging. Datuk? Mesti ada daging. Maksudnya, ini adalah makhluk yang berdiri di atas dua kaki. Tetapi, mereka itu tidak dikenali sebagai jin. Bagaimana pula dengan tafsir Ibnu Katsir? Menyebut makhluk sebelum Adam itu adalah jin. Saya mempunyai tafsiran saya sendiri, bahawasanya penulisan tafsir-tafsir seperti tafsir Ibnu Katsir itu ditulis sebelum 1500 AD. Adapun penemuan DNA makhluk yang dikenali sebagai Homo erectus and the gang, itu Homo erectus, Neanderthal, Trinil, Jawa, Florence dan sebagainya, itu hanya diketahui oleh pengkaji-pengkaji barat pada 1800 AD saja. Maksudnya di sini, walaupun Ibnu Katsir menulis itu adalah jin, takrifan dia
pada waktu itu tidak ada lagi takrifan Homo erectus, Homo neanderthal. Tak ada lagi. Jadi mereka beranggapan ada makhluk yang berdiri di atas dua kaki, tetapi mereka itu bukannya insan. Ia berdasarkan kepada penemuan ekologi terhadap DNA Homo sapiens. Life of Science tu ada sebut, selain daripada Homo sapiens, DNA, dia ada 86, dia ada 60. Itu ada Homo sapiens. Di sekitarnya ada beratus-ratus ribu. Tapi bukan Homo sapiens. Maksudnya di sini, ahli sains sendiri dapat membezakan mana DNA Homo sapiens dan mana DNA Homo erectus dan seangkatan dengannya. Jadi justru sini kita mengambil data bahawasanya Homo sapiens itu adalah Adam AS. Bagaimana pula ada di Laos? Bagaimana muka bumi pada waktu itu? Muka bumi pada waktu itu tidak ada, dia sebenarnya tidak, bumi ini satu, dia tidak ada pulau lagi. Pulau itu berpecah kemudian. Maksudnya di sini Datuk, ada pergerakan, dia boleh lalu jalan darat, dia boleh lalu jalan air. Tetapi bila jalan air itu famous, dia sesudah itu. Okey, back kepada semang itu berdarah ham. Dia punya DNA ham. Mereka itu adalah daripada Afrika, pergerakan kedua. Yang ada ni awal-awal adalah Austronesia. Mereka itu yang Negrito dan semang itu adalah Austroasiatik. Austronesia kita, Austroasiatik mereka. Jadi ada berlaku perkahwinan. Negrito dengan yang Austronesia, maka melahirkan Sakai, batik, jenis-jenis yang orang asli itu. Jadi Melayu ini bangsa tanah, Datuk. Melayu Bangsa tanah. Bangsa tanah. Maksudnya orang tengok orang luar, orang daripada Mesopotamia, bila kan dia datang, sebab kita jumpa kapal berusia 8,000 tahun dekat China. Daripada Mesopotamia, Datuk. Dia lalu jalan mana? Lalu kita lah ni. Lalu kita. Kenapa dia mesti lalu kita? Dia tak sampai sana. Sebab kita gatekeeper. Gatekeeper. Kita adalah penjaga pintu gerbang yang besar untuk ke alam satu lagi. Sebelum ini, tok nenek kita tidak pernah dijajah. Pemikirannya free, independent. Jadi mereka bebas berlayar di sana sini. Dan mereka ini pembuat kapal-kapal yang besar. Di mana mereka belajar buat kapal? Dengan orang Phoenician. Dalilnya apa? Orang-orang ini telah berhubungan. Antaranya kita dapat dalil daripada linguistik simbol. Orang Melayu buat kapal. Kapal Mana ada orang sampan boleh lah. Datin sampan tu. kapal orang Melayu pertama yang besar bernama Pinisi. Dan nama itu digunakan oleh orang Bugis sekarang ini. Dan bila kita kata macam tu, orang Indonesia marahlah. Itu milik Bugis. Dulu kan tak ada Indonesia Malaysia kan. Dulu satu rumpun saja kita ini. Jadi macam mana boleh muncul kerajaan Sriwijaya itu? Pada kajian saya, dia bukan muncul di Indonesia. Dia muncul dari kekalahan kerajaan Champa dan Funan. Mereka itu raja-raja besar. Tamadun kan bermula di situ. Apabila kalah, mereka turun ke bawah. Okey, Funan ni bukan Vietnam punya area? Bukan? Vietnam tu, sekarang Vietnam. Tapi Funan tu bahagian bawah. Champa tu tepi. Bukan ke dulu dekat Vietnam tu dulu? Kat Vietnam tu orang Melayu yang duduk situ. Lepas tu kalah. Dia diperintah 500 tahun. Chen Lang yang serang tu orang daripada selatan China tu. Turun tu serang tu. Serang dia, maknanya dia serang, lepas tu dia orang lari ke Himalaya. Betul ke tu? Pergerakannya ada di situ, tapi pergerakan kita dapat besarnya ke bawah. Jadi tu yang ada Sriwijaya. Apakah sudah benar yang disampaikan oleh Cikgu ini, sudah sesuai dengan fakta sejarah? Silakan berikan komentar menurut pandangan kalian.